Assalamualaikum, Yoshminna. Okey, hari ni kita nak review dan share sikit pendapat pasal anime Boruto episod 223. Yang mana untuk dalam episod ni telah bermulanya pertarungan yang pertama Chunin Exam di antara Taki Torihoki menentang Yamanaka Inojin. Secara jujur aku memang excited gila lah untuk layan Chunin Exam kali ni tau. Dan aku ada letak expectation yang agak tinggi jugalah. Sebab aku yakin pertarungan untuk dalam Chunin Exam kali ni jauh lebih menarik berbanding Chunin Exam yang lepas. Tambahan aku memang nak tahu sangat sejauh manakah kekuatan untuk Taki Torihoki selepas dia telah berlatih di bawah bimbingan Sai sebagai Anbu Black Ops. Dan apa yang lagi menarik, dah tentulah Hatake Kakashi merupakan idola untuk Taki Torihoki. Jadi adakah untuk dalam pertarungan yang pertama ni kita akan dapat tengok gaya dan strategi Hoki sewaktu dalam pertarungan seakan sama macam Hatake Kakashi ataupun tak? Semuanya akan terjawab dalam pertarungan di antara Taki Torihoki menentang Yamanaka Inojin. Dan macam biasalah, dekat hujung video nanti aku akan bagi rating pendapat aku sendiri pasal episod 223 dan pertarungan tersebut. Kalau korang ada pendapat lain ke apa ataupun prediction siapa yang akan menang dalam pertarungan akan datang, just drop je komen kat bawah, okey? Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita start sekarang. Okey guys, sebelum kita sambung video, aku nak shout kat satu channel iaitu ABG Sam Art. Konten untuk channel ni lebih kepada lukis karakter-karakter yang ada dalam anime dan juga Marvel. Ada karakter Majin Buu, Uzumaki Family, Namikaze Minato, Bobo Boy, Spider-Man, Iron Man, Venom, Captain America dan bermacam-macam lagi. Kesemua lukisan yang dia buat tu memang padu gila, memang terbaik, memang mantap. Kalau korang tak percaya, korang boleh layan sendiri kat channel ABG Sam Art. Dan owner channel ni memang cukup berbakat. Jadi tunggu apa lagi? Channel macam ni lah yang patut kita support tau. Jom kita subscribe dan support juga ke semua video yang telah dihasilkan oleh ABG Sam Art. Kalau korang nak request untuk dia lukis karakter-karakter anime yang korang minat pun, just komen je dekat video dia, okey? InsyaAllah dia boleh buat. Okey, dah settle, jom kita sambung layan video balik. Episod 223 yang bertajuk Inojin vs Hoki. Episod ni bermula dengan sewaktu hari pertarungan dah pun tiba, Boruto dengan Mitsuki yang sedang duduk dekat atas bumbung rumah orang sambil melihat monumen muka Hokage dengan dorang excited dan yakin dorang pasti akan layak dinaikkan menjadi Chunin. Jadi tak lama lepas tu, secara tiba-tiba Himawari dalam keadaan yang sedang tergesa-gesa telah memanggil Boruto seakan ada sesuatu yang telah berlaku. Lepas dari itu kita beralih pula situasi dekat gelanggang pertarungan, yang mana gelanggang tersebut telah berjaya disiapkan tepat pada hari pertarungan. Malah untuk dalam Chunin Exam kali ini tak akan melibatkan penonton pun dekat sana, tapi diorang tetap akan dapat menyaksikan pertarungan yang sedang berlangsung dekat sana melalui siaran langsung yang telah diusahakan oleh pihak Konoha. Dan referee untuk dalam Chunin Exam kali ini adalah Konohamaru. Jadi kita berbalik semula situasi dekat karakter Boruto dan Mitsuki selepas diorang berjumpa dengan Himawari. Kenapa Himawari tiba-tiba panggil Boruto kan? Himawari pun cakap lah, sewaktu dia tengah training ninja bersama dengan kawan dia iaitu Iho dan Yuina, tiba-tiba diorang terserempak dengan beberapa orang yang cukup mencurigakan yang telah ditunjukkan di hujung episod yang lepas. Malah lepas dari itu, Iho dan Yuina terus bertindak untuk mengintip diorang sebab mereka dapat rasakan orang-orang tersebut merupakan penjenayah. Tapi Himawari tak follow pun diorang sebab dia pun risau lah, takkanlah diorang bertiga budak-budak lagi nak pergi handle penjenayah kan, kalau lah betul diorang tu merupakan penjenayah. So Himawari pun terus dia mencari Boruto untuk meminta bantuan beliau, dan Boruto pun ikut je lah Himawari sebab diorang masih lagi ada masa sebelum pertarungan bermula. Jadi tak lama lepas tu, babak telah berubah dekat rumah Naruto pula, yang mana Naruto telah mengajak Kawaki untuk menyertai dia menyaksikan pertarungan Chunin Exam. Pada awalnya macam biasalah, Kawaki ni memang menolak lah pelawaan dari Naruto sebab dia memang tak berminat langsung pasal Chunin Exam. Tapi kalau duduk rumah buat apa man, dia dengan Hinata je kot dekat rumah, bahaya. Tapi lepas dia Naruto cakap kalau Kawaki pergi menyaksikan pertarungan tersebut, mungkin Kawaki akan dapat mempelajari pelbagai ninjutsu dan tengok diorang bertarung dengan cukup serius. So Kawaki pun ikut jelah Naruto ke gelanggang Chunin Exam. Jadi bila Boruto dengan Mitsuki dah sampai dekat tempat yang kawan Himawari tengah mengintip tu, tiba-tiba kelihatan Amado seakan telah dicolek oleh beberapa orang yang mencurigakan tu. Dan disebabkan tu juga Boruto ambil keputusan untuk pergi menyelamatkan Amado bersama dengan Mitsuki. Dah settle pasal diorang, kita beralih semula situasi dekat gelanggang pertarungan, yang mana undian pertarungan yang pertama akan berlangsungnya pertarungan di antara Hoki menentang Inojin.
Diorang berdua ni memang saling percaya akan kebolehan mereka sendiri tau, dan diorang juga mempunyai keyakinan mampu untuk memenangi pertarungan tersebut. So peluang diorang untuk memenangi dalam pertarungan ni aku boleh katakan 50-50 tau. Sebab tak adalah seorang macam tengah down ke, seorang tak confident ke. Tak ada, dua-dua tengah confident. Dan pertarungan ni tak akan semudah macam tu je akan dapat pemenang. Jadi bila bermulanya pertarungan tersebut, Inojin terus dia bertindak untuk menyerang Hoki menggunakan teknik Ninpo Chojo Giga. Dengan dia telah melukis seekor singa kecil, terus dia menyerang tepat dekat badan Hoki sampaikan Hoki tercampak jauh dari situ. Dan Inojin tak berhenti macam tu je tau. Inojin terus dia menyerang lagi bertubi-tubi dengan dia telah melukis burung bersertakan sekali dengan anomalocaris, iaitu haiwan seperti macam lipan tu, untuk menyerang Hoki. Tapi sewaktu lukisan kedua Inojin dah semakin hampir untuk menyerang Hoki, Hoki terus dia membuat serangan balas untuk mematahkan serangan dari Inojin dengan menggunakan teknik Doton Tonjinbo, sehingga serangan tersebut telah menyebabkan gelanggang pertarungan menjadi satu mes yang cukup besar. Dan Iwabi sendiri terkejut menyaksikan teknik yang digunakan oleh Hoki. Jadi bila keadaan gelanggang pertarungan dah jadi macam tu, advantage untuk memenangi pertarungan tersebut memang lebih memihak kepada Hoki lah kan. Dan Inojin memang susah gila untuk melakukan serangan. Malah Inojin memang dalam keadaan yang cukup bahaya tau, disebabkan Hoki mampu untuk melakukan serangan mengejut ketika Inojin tak sedarkan diri ataupun sedang mencari Hoki. Dan hasil serangan daripada Hoki pun telah berjaya membuatkan Inojin tercedera. Apa yang lagi menariknya untuk dalam pertarungan tersebut, kita dapat tengok rupanya Hoki juga mempunyai impian untuk menjadi seorang Hokage ikut jejak langkah Hatake Kakashi. Sampailah satu masa Inojin cubalah untuk menyerang Hoki dari udara dengan Inojin telah duduk dekat atas lukisan burung yang dibuat. Tiba-tiba Hoki dengan mudah je telah menyerang burung tersebut dengan menggunakan teknik Doton dia tu. Dan sewaktu Inojin dalam keadaan yang cukup getih jatuh ke arah mes yang dicipta oleh Hoki, Inojin terus dia bertindak dengan dia menyerang Hoki menggunakan burung-burung yang dia telah cipta. Jadi akibat serangan daripada Inojin pun membuatkan Hoki telah hilang jejak dari Inojin. Dan waktu tu pun Inojin dah kekurangan cakra. Jadi pilihan yang dia ada waktu tu untuk menewaskan Hoki hanyalah tinggal menggunakan teknik Shintenshi no Jutsu je. Tapi teknik ni memang cukup berisiko lah untuk Inojin gunakan, sebab dia hanya ada satu peluang je untuk tak disisirkan, dengan Inojin kena memancing Hoki keluar dari titik buta Inojin. Nak dijadikan cerita, akhirnya dengan strategi yang dilakukan oleh Inojin telah pun berjaya memenangkan Hoki menggunakan teknik tersebut. Dan pada awalnya semua orang ingat Inojin lah pemenang untuk dalam pertarungan tersebut kan. Tapi secara tiba-tiba Inojin tak dapat nak mengawal tubuh Hoki, yang mana dalam minda Hoki seakan Hoki telah berjaya menakutkan Inojin untuk keluar daripada minda dia. Dan akhirnya disebabkan tu Hoki pun telah berjaya menewaskan Yamanaka Inojin. Hoki telah berjaya mematahkan teknik Shintenshi no Jutsu Inojin tu bukannya disebabkan Hoki telah menggunakan genjutsu ke apa tau. Sebab pada awalnya aku pun ingat Hoki ni mampu menggunakan genjutsu ke? Dia gunakan genjutsu terhadap Inojin ke? Tapi rupanya bukan. Hoki telah berjaya mematahkan teknik tersebut hasil daripada dia telah berlatih bersama dengan Sai, menguatkan mental dia apabila terperangkap dalam situasi macam tu. Jadi bila habis match tu, Hoki sendiri mengakui yang Inojin seorang opponent yang cukup kuat. Dan disebabkan Inojin juga, Hoki telah berjaya melepasi apa yang dia mampu buat. Lalu diorang pun bersalaman dan Inojin pun cakap lah, hari ni aku bagi kau yang menang, tapi lepas ni aku akan pastikan aku tak akan tewas lagi. Di hujung episod kita dapat tengok undian pertarungan yang kedua akan berlangsungnya pertarungan di antara Iwabi menentang Izuno Wasabi. Dan episod 223 pun habis macam tu je. Jadi bagi pendapat aku untuk dalam episod kali ni, memang kita disajikan satu pertarungan yang cukup menarik di antara Inojin dengan Hoki. Malah teori beberapa orang yang mengatakan 4 orang yang mencurigakan telah muncul dalam episod yang lepas tu disebabkan diorang nak menyerang Tsubaki ke apa, rupanya semua tu salah. Rupanya sasaran utama diorang adalah Amado. Tapi tujuan sebenar kenapa diorang nak mencolek Amado ke apa semua tu masih lagi tak diketahui. Dan persoalannya sekarang, adakah Boruto dan Mitsuki akan berjaya sampai ke tempat pertarungan tepat pada masanya ataupun tak? Semua tu kita kena tunggu apa pula yang akan berlaku dalam episod akan datang. Malah sebenarnya dah ramai yang menjagakan Hoki yang akan memenangi pertarungan tersebut, disebabkan karakter Hoki ni seakan ada aura dia yang tersendiri tau.
lagi-lagi dia mempunyai tekad untuk menjadi penerus legasi Hatake Kakashi. Jadi dah tentulah karakter Hoki ni bukannya biasa-biasa kan. Dan aku mengharapkan Masashi Kishimoto tak akan sia-siakan potensi yang ada dekat karakter Hoki. Dan harapnya karakter dia ni akan dilibatkan juga dalam jalan cerita untuk manga. Jadi bagi pendapat aku dari segi storyline, aku akan bagi rating sebanyak 8/10. Sebab dari mula sampailah hujung episod 223 aku memang enjoy gila layan untuk episod kali ni. Dari segi pertarungan pula aku akan bagi rating sebanyak 8/10 juga. Sebab pertarungan ni aku boleh katakan memang cukup seimbang untuk kedua-dua karakter. Dan apa yang lagi menarik, kita akan dapat tengok juga strategi untuk Inojin dengan Hoki dalam pertarungan ni memang tak mengecewakan. Manakala dari segi animation ataupun grafik aku akan bagi sebanyak 7/10. Sebab bagi aku animation untuk dalam episod kali ni pergerakan diorang cantik je untuk kita layan dan memang sesuai untuk dalam episod macam ni. Jadi yang terakhir untuk rating keseluruhan episod 223 aku akan bagi sebanyak 8/10. Untuk dalam episod akan datang pula, aku memang looking forward lah untuk pertarungan di antara dua karakter yang underrated bagi aku dan mungkin mempunyai potensi yang cukup besar juga macam karakter Hoki, iaitu pertarungan di antara Iwabe dengan Wasabi. Cumanya aku dah baca sinopsis sikit lah tau untuk episod 224, tapi aku takkan bagi tahu spoiler lah untuk dalam episod kali ni sebab aku pun tak tahu siapa yang akan menang dalam pertarungan akan datang. Dan harapnya juga Wasabi mampu untuk menunjukkan kekuatan dia yang sebenar dan pertarungan tersebut akan menjadi lebih menarik dari pertarungan dalam episod 223. Jadi aku rasa sampai sini je lah kot video kita untuk kali ni. Aku harap korang semua enjoy dan penyampaian aku jelas. Teruskan support Faisy Studio untuk mendapatkan 200,000 subscribers dalam tahun ni. Aku nak minta maaf kalau aku ada buat salah, tersilap cakap, terkasar bahasa. Aku nak minta maaf sangat. Aku hanyalah manusia biasa, tak lari daripada kesilapan. InsyaAllah kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum, bye bye.